Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kes One Bestari Net di mana suara Melayu Islam. Dunia media sosial gempar setelah bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mendedahkan bahawa Tan Sri Mahyadi Mat Yassin mendesak Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya beliau diminta meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan kerana mengacau kontrak bagi projek One Bestari Net membabitkan YTL Communications Sdn Bhd atau YTLC. Beliau membuka pekung pemimpin bersatu itu menerusi bukunya Memori Bukan Memor. Sebelum Google Classroom, kita pernah melalui zaman-zaman penyiksaan bagi para guru apabila mereka menggunakan frog VLE. Bagaimanakah ianya berlaku perpindahan daripada frog VLE kepada Google Classroom? Itu semua ada diceritakan dalam buku Memori Bukan Memoir. Saya selitkan juga cerita apakah implikasi pertekanan tersebut yang telah menyebabkan saya terpaksa memulangkan jawatan kepada Perdana Menteri pada waktu itu. Bukan Jom Channel mahu bersikap resis, tetapi amat jelas One Bestari Net mendapat pelindungan seseorang walaupun ia memberi perkhidmatan yang buruk seperti yang didedahkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas pada 5 Julai 2019 yang turut disiarkan bernama. Jom Channel ingin mengulangi laporan pada 8 September lalu supaya lebih jelas. Menurut Muhammad Ghazali, YTLC diberi kontrak One Bestari Net Fasa 1 sejak 13 Disember 2011. Kontrak telah dilanjutkan sebanyak 7 kali sebelum kontrak fasa kedua bermula pada 1 Julai 2016 tamat dan 30 Jun tahun 2019. Beliau menjelaskan mengapa kontrak YTLC tidak dilanjutkan. Antara lain tawaran YTLC ditolak kerana terdapat kos tersembunyi. YTLC tidak pernah membayar caj elektrik struktur menara telekomunikasi yang dipasang di sekolah, kata Muhammad Ghazali dalam satu kenyataan seperti dipetik bernama. Beliau memberi contoh bahawa kos caj elektrik sebanyak 41 juta ringgit melibatkan 2,715 tapak menara telekomunikasi tidak pernah dibayar syarikat berkenaan tetapi ditanggung oleh pihak kementerian. Selain itu, kata Muhammad Ghazali, kerajaan juga berpotensi kehilangan pendapatan penyewaan komersial menara telekomunikasi sebanyak 32 juta ringgit setahun jika khidmat YTLC diteruskan. Mulai 1 Julai 2019, sekolah dan pusat kegiatan guru PKG di seluruh negara menerima perkhidmatan internet dari Telekom Malaysia, Celcom dan Maxis, manakala platform Frog VLE disediakan oleh YTLC diganti dengan Google Classroom. Pada 12 November 2014, Yusri Awani menyiarkan pujian Transparency International Malaysia atau TIM terhadap ketulusan Jabatan Audit Negara di atas kejayaannya membentangkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2013 seri ketiga. Presiden TIM ketika itu, Datuk Akbar Sattar, menyentuh mengenai laporan berhubung projek One Bestari Net yang menyasarkan usaha penyediaan jalur lebar 4G berkelajuan tinggi di lebih 10,000 sekolah di seluruh negara, termasuk platform persekitaran pembelajaran virtual atau VLE untuk e-pembelajaran. Sebanyak 89% daripada 46 buah sekolah yang diselidik dan lebih 70% daripada 491 maklum balas mendedahkan bahawa liputan One Bestari Net tidak sampai keseluruhan kawasan sekolah. Masih terdapat akses yang terhalang walaupun dalam perimeter sekolah. Begitupun laporan Ketua Audit Negara mendedahkan bahawa sambungan internet kepada 4,176 pengguna sasaran telah terlewat selama 439 hari tanpa dikenakan penalti. Ia sepatutnya disiapkan pada bulan Jun tahun 2014 menurut laporan. Kontraktor yang dilantik dalam projek tersebut tidak sepatutnya lepas daripada tanggungjawab walaupun dengan denda berjumlah 2.4 juta ringgit atas kelewatan itu, kata akhbar yang mencadangkan Kementerian Pendidikan mengambil pendekatan undang-undang atas kegagalan
pihak terbabit. Dr. Masli Malik meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan berkuat kuasa pada 3 Januari 2020. Hari ini satu dunia sedang memerhatikan satu lagi kes dalam kementerian yang sama. Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Datin Seri Rosmah Mansur kini sedang berhadapan dengan 3 pertuduhan rasuah yang dikenakan kepadanya. Pada 15 November 2018, Rosmah dibicarakan atas 2 pertuduhan meminta RM187.5 juta dan menerima RM1.5 juta untuk projek membekalkan tenaga solar kepada sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak. Menurut pendakwaan, ia sebagai dorongan untuk membantu syarikat Jepak Holdings mendapatkan projek berseparu dan penyelenggaraan dan pengendalian genset diesel hybrid photovoltaik solar system untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak yang bernilai RM1.25 bilion melalui rundingan langsung dari Kementerian Pendidikan. Maknanya di sini bukan hanya One Bestari Net, tetapi wujudnya projek-projek lain untuk sekolah yang disulami dengan unsur-unsur penyelewengan dan amat tidak menepati kehendak Sustainable Development Initiative atau SDI yang digempal-gempurkan kerajaan selama ini. Dakwaan dibuat pada era Pakatan Harapan, namun kita tidak tahu apa pengakhirannya setelah melihat satu persatu individu yang didakwa kini dilepaskan. Dalam pada itu, selepas beberapa hari pendedahan ini dibuat, tiada langsung suara dari pemimpin parti yang menulis berjela-jela tentang integriti dengan memetik ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan perjuangan baginda serta para sahabat. Bagaimana kita mampu mengharapkan generasi masa depan untuk berpegang kepada prinsip kebenaran dan integriti apabila pemimpin tidak menunjukkan teladan yang wajar diikuti? Bagaimana kita boleh berdiri dengan gagah apabila yang berteriak Melayu Islam membisu melihat keruntuhan integriti di hadapan mata mereka?